nyata. Jadi sebab itulah ilmu ini perlu disusuli dengan mengenal Allah. Kalau kita tak kenal, sampai bila pun tak akan jumpa. Mesti wajib ada ilmu mengenal Allah. Sebab itu dikatakan awaluddin ma'rifatullah. Awal beragama wajib mengenal Allah dulu. Barulah yang lain tu boleh disusuli kemudian. Baik. Saya nak sebut ini, ya. Mungkin yang dah belajar ke, yang belum ke. Saya nak bertanya satu soalan. Ketika Nabi Muhammad bertemu Allah di Sidratul Muntaha, bagaimanakah Nabi Muhammad bertemu Allah? Kalau kita tak faham ini, kita tak kenal lah. Bagaimana Nabi Muhammad bertemu Allah di Sidratul Muntaha ketika dia Isra Mi'raj. Nampak ke, dengar ke, bersuara ke, berhuruf ke? Macam mana? Yang Nabi kata dia bertemu Allah. Dia bertemu bagaimana? Siapa boleh cerita? Kalau kita tak faham ini, kita tak kenal lah. Bagaimana Nabi bertemu Allah? Kalau bersuara, buka Allah. Kalau berhuruf, buka Allah. Kalau berbentuk, buka Allah. Kalau berupa, buka Allah. Macam mana Nabi bertemu Allah? Sebab dia kata dia bertemu. Bukan main-main, nyata. Bagaimana dia bertemu? Siapa yang sudi jawab? Silakan. Ni nak bagi nyata ni. Nak bagi nyata ni. Pasal timbul soalan macam mana kita nak menyatakan Allah. Dalam syahadah kita duk sebut nyata. Dan macam mana kita nak merasai itu nyata. Macam mana Nabi bertemu Allah? Baik, saya simpanlah jawapan itu. Ya? Saya simpan. Raka baik-baik, Ayanda akan masukkan dalam YouTube. Ya, rakaman ini. Kita tidak ada ilmu sembunyi-sembunyi, ilmu sorok-sorok. Ilmu sembunyi-sembunyi itu ilmu sesat. Jikalau kita ilmu betul, ilmu benar, kenapa nak sembunyi-sembunyi? Itu makanya rakaman saya benarkan direkam dan disiarkan. Jikalau salah, mana yang benar? Jikalau orang mengatakan ilmu ini salah, mana ilmu yang benar? Jangan salah, tak ada yang benar. Jadi ilmu kita ini bukan ilmu salah, melainkan salah faham. Itu dia punya masalah. Itu makanya kita benarkan rakam, disiarkan mana-mana media massa. Kalau sembunyi-sembunyi itu ilmu sesat. Takut. Kita takut apa? Kalau kita ilmu yang benar. Baik, terima kasih Adinda. Apa kata satu orang lagi guru, Tuan Guru Yus, biarpun nampak tak pakai ketayap, tetapi ilmunya lebih dalam daripada saya. Kita ni yang bunyi ni apa panggil? Tak penuh. Cuba tin tu penuh, dia tak bunyi dah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat, pada Perak, pada Melaka, pada Kuala Lumpur datang meraihkan sahabat-sahabat di sini. Kita tak nak panjang cerita mengenai persoalan kepada sahabat kita yang berjemputan itu mengenai kalimah Muhammad Rasulullah. Di
kita boleh mengkaji, kita boleh memahami. Tapi ingat, sebelum kita mengenal kalimah Muhammad Rasulullah, terlebih dahulu kita perlu belajar, faham, amati kalimah tauhid yang berbunyi la ilaha illallah. Sebagaimana Yasin bagi tahu tadi, awaluddin ma'rifatullah. Betul. Awal beragama itu mengenal Allah. Tetapi ingat, sebelum kita mengenal Allah, terlebih dahulu kita mengenal diri. Bagaimana contoh? Kita nak makan nasi. Kita nak makan nasi. Betul. Kalau tidak ada api, boleh tak kita makan nasi? Mana penting, nasi ke api? Bagaimana Allah juga? Kita nak mengenal Allah ni seumpama kita nak mengenal masin. Boleh tak kita mengenal masin? Orang siapa mengatakan boleh mengenal masin, itu adalah orang itu penipu, pendusta, pembohong. Kenapa sebab itu? Kenapa kita nak nyatakan masin? Sebagaimana Allah nyata, Allah macam mana? Cuba jawab. Makanya adanya garam. Garam itu nyata bagi masin. Kalau ada garam, Allah nyata masin. Tak boleh kita nak mengenal Allah tak boleh. Nak makan nasi, api tak ada, boleh makan. Itu makanya kita tak perlu kita belajar tinggi-tinggi. Tanya pada diri kita ini, adakah kita mengenal diri sendiri? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pilih pada diri kami sendiri. Hadis juga mengatakan barang siapa mengenal diri, kenal Allah. Barang siapa mengenal Allah, binasa najasa. Nanti berfaham macam mana. Binasa potong tangan. Cuba. Diri kita tak kenal nak mengenal Allah. Kalau kenal saya cuba tanya. Sama awak saya pun baru belajar juga. Ya ayanda saja yang cakap macam tu. Kan? Nama apa ya? Contoh saya nak tanya nama apa? Saifuddin. Saifuddin kan? Mana yang dikatakan Saifuddin? Acaranya. Ha? Acaranya. Mana nama? Ada tak naik? Ada telinga? Mana? Orang siapa yang berjumpa, nama apa dia? Saifuddin. Saifuddin. Berjumpalah diri sendiri. Diri yang sejati. Mana? Ini dada. Ini tubuh. Ini jasad. Ini daging. Mana yang dikatakan diri? Itu pun belajarlah. Cuba ajar saya. Yang kedua, nak duduk nyatanya Allah. Ya. Boleh kita nyata Allah. Sebagaimana kita boleh tak kita ingat kepada Allah? Cuba jawab saya tanya. Sama ini kita ingat kepada Allah kan? Boleh tak kita boleh tak kita ingat kepada Allah? Kalau boleh ingat, saya nak belajarlah malam ini. Allah tak berupa, Allah tak berain. Tapi kenapa kamu mengatakan kamu sudah ingat kepada Allah? Itu kamu lafaz saja, lafaz zikir itu ingat. Boleh ingat kepada Allah. Kalau boleh ingat kepada Allah, cuma buktikan kepada saya macam mana kamu ingat kepada Allah. Subhanallah, subhanallah itu sebut. Allah tak bohong, tak bersuara. Membohong saja. Nak nyata Allah. Nyata macam mana Allah? Allah tak berain. Sebagai kunci saja. Allah itu bersifat qadim bukan? Itu ataupun sifat muhaddas? Cuba jawab. Qadim ke muhaddas Allah? Hadim. Qadim bukan? Kita muhaddas ke qadim? Muhaddas. Muhaddas boleh ingat kepada benda yang qadim? Lepas tu macam mana kamu mengatakan kamu boleh nyata Allah? Nyata-nyata Allah ini bolehkah kita bagi satu? Kita ini bersifat wujud tak?
Wujud sifat siapa? Betul? Kalau kita bersifat tidak wujud, bolehkah kita nyatakan benda yang wujud? Nyata Allahnya mulut boleh tak? Benda tak ada. Benda yang tidak ada. Boleh nyata benda yang ada. Itu sajalah ya. Ambil fikir. Carilah. Jawapan ini berada di dada para guru. Ya. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya kepada ni anak-anak muda ya. Ingat pesanan pada malam ini. Bagaimana cara nak ingat kepada Allah? Semua orang cari cara nak ingat kepada Allah. Macam mana kita nak ingat Allah sedangkan Allah itu tidak bersifat, tak bulat, tak merah, tak persegi. Kita sebagai makhluk hanya boleh ingat barang yang ada sifat. Putih kah? Besar kah? Kecil kah? Allah ada besar kecil kah? Tidak. Ada hitam putih kah? Tak ada. Jadi macam mana kita nak ingat kepada Allah? Sebut subhanallah. Subhanallah itu maha suci Allah. Maha suci Allah, subhanallah itu bukan cara nak ingat kepada Allah. Sebut subhanallah, 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 maha suci Allah, maha suci Allah. Bila yang Allah tu kotor? Ada tak pernah Allah kotor? Jadi kenapa kita kata maha suci Allah, maha suci Allah? Allah dah sedia suci dah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah maha besar, Allah maha besar. Bila yang Allah tu kecil? Allah dah memang besar dah. Sebab kamu tak tahu Allah besarlah, maka kamu sebut Allah besar, Allah besar. Baik. Kerusi ada berapa kaki? Tahukah kerusi 4 kaki? Perlu tak kita sebut kerusi 4 kaki, kerusi 4 kaki? Sebelum duduk tadi tak bilang tak kaki kerusi? Sebab apa? Sebab dah tahu. Begitu juga Allah. Orang yang menyebut Allah besar tu orang yang belum tahu, belum kenal Allah. Kalau orang dah kenal Allah, ada tak pernah Allah tu kotor? Ada tak pernah Allah tu kecil? Jadi, sebut buat apa? Sebut kerana tuan-tuan tak tahu, tak kenal Allah. Nama mak kita tahu tak? Ada tak kita panggil mak kita hari-hari? Mak, nama apa mak? Ada. Begitu juga Allah. Satu. Yang kedua, bagaimana kita nak ingat kepada Allah? Yang kedua. Baik. Yang mendatangkan ingatan kita untuk ingat kepada Allah itu siapa? Cuba jawab kau kuat sikit. Allah. Yang mendatangkan ingatan untuk ingat kepada Allah itu siapa? Allah. Jadi jikalau Allah yang mendatangkan ingatan kepada kita untuk ingat Allah, siapa yang ingat siapa? Kita nak ingat Allah. Mana kemungkin kita boleh ingat? Yang mendatangkan ingatan itu siapa? Jikalau Allah yang mendatangkan ingatan ingat, siapa yang ingat siapa? Nah. Yang bagi kita ingat kepada Allah tu Allah. Allah yang mendatangkan ingatan kepada kita untuk ingat kepada dia. Jadi sebetulnya siapa yang ingat siapa? Yang ketiga, kita ini bersifat baharu. Bersifat muhaddas. Bersifat binasa. Bersifat mati. Bersifat tidak ada. Wujud erti apa? Sifat siapa? Jika Allah bersifat ada, kita bersifat apa? Bolehkah barang tidak ada untuk mengadakan barang yang ada? Kita barang tak ada untuk menyatakan barang yang ada, boleh tidak? Hanya yang ada sahaja yang boleh menyatakan yang ada. Kita barang tak ada, kita barang mati. Mana kita? Mana? Cuba berdiri. Nama siapa? Saiful Amri. Mana Saiful? Cuba cari. Ada? Tak ada. Ah. Hanya nama. Nama pun mak bapak baru. Barang tak ada. Tangan milik siapa? Belum duduk lagi bangun. Tangan milik siapa? Allah.
Kaki milik siapa? Allah. Semua milik siapa? Semua milik Allah. Jadi, Allah. adakah satu? Tak ada wujud. Macam mana barang yang tidak ada untuk menyatakan barang yang ada? Ya. Hanya yang ada saja yang boleh menyatakan yang ada. Itu makanya kena mengenal yang ada. Duduk dah. Masih Kena mengenal Allah. Barulah kita boleh menyatakan Allah. Ini nak nyata Allah, tak kenal Allah. Pertama. Yang kedua, boleh tak kita ingat sahabat kita yang belum pernah kita jumpa? Boleh tak kita ingat sahabat kita yang belum pernah kita kenal? Tak boleh. Jadi Allah pernah tak tuan-tuan kenal? Pernah tak tuan kenal Allah? Boleh tak ingat? Makanya, orang siapa nak ingat kepada Allah, kena mengenal dulu. Macam sahabat kita yang belum pernah kita kenal, mana mungkin kita ingat. Jadi, kena mengenal dulu. Pelajaran yang paling senang, paling mudah dalam dunia ini, hanya ilmu mengenal Allah. Paling mudah, paling senang, ya, paling enteng, paling bawah, paling rendah adalah ilmu mengenal Allah. Tak ada ilmu yang paling mudah dalam dunia ini melainkan ilmu mengenal Allah. Kalau kita tulis ABC perlu pensel tak? Perlu guru tak? Perlu mata, perlu telinga, perlu tangan kan? Mengenal Allah buta pun boleh kena, kudung pun boleh kena. Apa susah? Susah lagi belajar ABC. Mengenal Allah buta pun boleh kena, pekak pun boleh kena. Bisu pun boleh kena. Tak ada tangan pun boleh. Apa payah? Payahnya sebab tak belajar. Habis. Ingat, yang ingat kepada Allah itu hanya Allah yang mengingati dirinya sendiri. Kita tak mungkin boleh ingat Allah. Kenapa? Yang mendatangkan ingatan itu siapa? Allah. Jadi jika Allah yang mendatangkan ingatan untuk ingat kepada Allah, siapa ingat siapa? Allah. Itu makanya. Kita ini barang tidak ada, barang mati, barang yang muhaddath, barang baharu. Allah itu kadim. Ya, ingat itu. Itu makanya jangan pandang ringan. Nak solat lah konon. Yang kamu buat tu perbuatan solat, bukan bersolat. Mana solat? Mana solat? Ya, duk tunggang-tunggik itu perbuatan solat. Rukun 13. Allah suruh kamu bersolat. Yang kamu buat tu perbuatan solat. Rukun 13. Rukun 13 ni Jibril aja. Bukan Rasulullah aja, Jibril aja. Rasulullah pergi jumpa Allah di langit, terima perintah solat. Terima apa? Ada tak turun ke bumi Rasulullah buat solat? Tidak. Dia tak ajar pun solat. Lalu datang Jibril mengajar rukun 13. Barulah Rasulullah buat. Jibril ada tak jumpa Allah? Jawab. Ada. Siapa yang jumpa Allah? Muhammad pergi jumpa Allah, Jibril yang ajar. Macam mana? Ada tak Jibril jumpa Allah? Ada. Kenapa dia mengajar orang yang jumpa? Orang jumpa tak ajar, orang tak jumpa yang mengajar solat. Itu artinya Jibril mengajar perbuatan solat. Ya Rasulullah terima dengan Allah solat. Ya Rasulullah pergi terima dengan Allah tu solat. Yang Jibril mengajar perbuatan solat. Baru lengkap solat itu zahir dan batin. Itu makanya solat ada rukun dan ada hukumnya. Rukun solat ada berapa? 13. Hukum solat ada berapa? Fi'li, kauli, qalbi. Bermakna barang siapa nak bersolat, dia mesti ada rukun dan mesti ada fi'li, kauli, qalbi. Fi'li apa? Perbuatan. Rukun 13 kita dah buat kan perbuatan. Tapi fi'li pun kena berbuat juga. Macam mana perbuatan fi'li dalam bersolat? Macam mana? Macam mana fi'li berbuat macam mana? Ya, tak sama rukun dengan hukum. Jikalau sama, buat apa ada hukum, buat apa ada rukun? Ada rukun, ada hukum, ada berapa? Ada 2 kaedah. Macam mana fi'li berbuat? Macam mana?
Jikalau tuan-tuan solat tak tahu rukun dan hukum, meninggalkan salah satu, batal ke sah? Batal. Kamu nak menyangkul, tak ada siapa yang larang. Tetapi cangkul saja, tanamnya tidak. Boleh tak makan buah? Nah, solatlah. Mana kamu menyangkul saja, kamu tak tanam, tak semai benih padi, tidak akan dapat hasil. Wala syariatin ala hakikatun batilatun. Orang siapa buat mengerjakan syariat dengan tidak ada hakikat, apa jawapan dia? Batilatun, batal. Buat tak ada salah. Orang tak marah pun, kamu buatlah. Tapi boleh makan hasil tak? Itu makanya nak solat, dia kena belajar rukun dan hukum. Rukun Jibril yang ajar. Hukum solat di tangan Muhammad Rasulullah. Bukan Rasulullah tak ajar. Kamu yang tak belajar. Rasulullah ajar perkara solat. Dan bukan sahaja Rasulullah. Nabi dan Rasul dulu solatnya sama dengan Muhammad Rasulullah. Makhluk seluruh alam ini pun bersolat dengan satu cara, satu kaedah. Bagaimana kaedah? Pokok kayu-kayu bersolat. Rasulullah menjadi imam di Masjidil Aqsa sebelum naik ke langit, sebelum terima titah solat. Rasulullah dah jadi imam. Nah, solat mana ni? Ke langit belum naik, belum terima titah solat, tapi Muhammad dah jadi imam dah. Solat mana dia belajar? Solat ini bukan nabi saja. Malaikat bersolat, jin bersolat. Semua bersolat. Solat dah ada sebelum Adam lagi. Ini baru solat. Dan tidak terputus solat itu sampai bila-bila. Daripada sebelum Adam lagi solat ini ada. Dan begitulah. Sampai sesudah selama-lamanya solat itu satu tu. Pokok bersolat. Bukit buka bersolat. Dan Rasulullah pun bersolat di Masjidil Aqsa. Macam mana solat dia? Macam mana? Solat dia sama dengan solat seluruh makhluk. Itu baru betul-betul solat. Allah ada berapa? Jawab. Jadi solat pun satu. Satu ragam, satu jenis, satu fashion. Mana solat? Mana? Pokok kayu sedang bersolat tu. Sebagaimana Muhammad Rasulullah bersolat di Masjidil Aqsa. Bukit buka semua bersolat. Jin, syaitan, iblis semua bersolat. Manusia rukun 13. Makhluk lain. Jadi ingat, solat dia mesti ada zahir dan batin. Zahirnya rukun 13. Berdiri, takbir, rukuk, sujud, tahiyat, semua itu rukun 13. Solat mana? Mana fi'li? Fi'li ni perbuatan solat. Mana perbuatan solat? Qauli bacaan solat. Tadi kita dah baca Fatihah. Betul? Mana fi'li pula? Apa ni qauli? Qauli ni bacaan. Takkan nak baca Fatihah 2 kali? Mana qaulinya solat? Mana? Itu makanya kena belajar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.